Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kami ingin menunjukkan tentang pengajaran makro dalam pendidikan Islam sekolah rendah. Jadi sebelum itu, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Fattah bin Maslan bersama dua lagi ahli kumpulan iaitu Muhammad Syamsul Huda bin Lahuri dan juga Muhammad Hilmi bin Abu Hassan. Jadi marilah sama-sama kita saksikan pengajaran makro dalam pendidikan Islam sekolah rendah. Bangun! Selamat pagi, cikgu! Selamat pagi, cikgu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan pelajar Ustaz hari ini dalam keadaan sihat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, semua boleh tanda tangan. Allahumma ftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kamu semua diberi kefahaman dan dipermudahkan dalam urusan pembelajaran pada hari ini, insya-Allah. Baik. Sebelum kita pergi kepada tajuk kita pada hari ini, Ustaz nak tunjukkan kamu satu video tentang kaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Jadi, sama-sama kita saksikan. Anak ipek tok wi mandi dalam kolam, sakit apa tok wi sakit sendi, tulang ubat apa tok wi ubat limau, lelam sakit apa tok wi sakit sendi tulang. Jamal, berhenti. Ada apa pula ni, Dut? Kau berhenti ajalah. Lega rasanya. Dut, apalah kau ni? Dah lah kucing sendiri. Tak basuh pula tu. Betul-betul lah kau ni. Alah, aku bukannya buang air besar. Aku cuma buang air kecil ajalah. Dah, kau tak belajar istinja ke? Istinja tu apa pula? Macam mana kau nak solat ni? Kau istinja pun tak tahu. Aku bukan tak tahu, tapi belum belajar lagi. Sama lah tu. Okey, baik. Okey, semua dah lihat kan tadi video tadi? Okey, jadinya tentang apa tajuk berkaitan dengan video tadi untuk pembelajaran kita pada hari ini? Siapa tahu? Okey, apa dia? Okey, berhadas kecil. Okey, bagus. Tetapi ada lagi sikit nak kena dengan jawapan tadi tu. Apa dia? Tentang apa? Okey, tentang tajuk kita pada hari ini adalah mengenai istinja. Okey, baik. Apakah itu istinja? Siapa tahu? Okey, jadi tak apa. Sama-sama kita belajar pada hari ini apakah itu istinja. Baik, kita lihat untuk yang pertama, iaitu pengertian istinja. Baik. Istinja ialah perbuatan membersihkan kubul, yang ini kemaluan, dan juga dubur, yang ini kemaluan, selepas membuang air besar atau air kecil dengan menggunakan alat-alat tertentu. Jadinya sekarang ni istinja ni kamu dah jelas apa dia? Tentang membersihkan kubul kemaluan di depan ataupun dubur kemaluan di belakang kamu tu setelah kamu membuang air besar ataupun air kecil, tapi dengan menggunakan alat-alat yang tertentu. Itulah dia pengertian istinja. Okay. Jelas sekarang ni? Alhamdulillah. Baik. Seterusnya kita lihat, okey, sebab apa dalam Islam perlu kepada istinja dan menjaga kebersihan? Kerana dalam Islam dituntut untuk kita menjaga kebersihan
kerana an-nazafatu minal iman, iaitu kebersihan sebahagian daripada iman. Jadinya dalam Islam memang sangat-sangat menitik beratkan tentang kebersihan diri ataupun kebersihan luaran kita, supaya kita diberi kesihatan dan juga supaya kita dimudahkan dalam urusan kita untuk beribadah. Kalau kita pakaian kita kotor, lepas tu kita nak tunaikan solat, boleh tak macam tu? Solat kita tak diterima sebab kerana ada najis dekat pakaian kita yang melekat. Jadinya sebab tu kita kena menjaga kebersihan. Dan Ustaz teringat lagi ada satu kisah tentang ahli ataupun ahli kubur yang kena seksa kerana sewaktu dia hidup dia tidak membersihkan najis ataupun tidak membersihkan air kecil dengan sempurna, dan kerana itu disiksa di dalam kubur hanya kerana dia tidak membasuh najis ataupun air kecil ketika dia membuang air kecil waktu dia hidup. Jadinya sangat-sangat pentinglah untuk kita menjaga kebersihan ini supaya kita selamat dekat dunia, selamat ke akhirat, dan diberi kemudahan untuk kita beribadah dengan sempurna. Baik, seterusnya kita lihat alat-alat istinja. Ada berapa alat istinja? Siapa tahu? Ada dua. Baik, yang pertama adalah air mutlak. Baik, yang kedua adalah benda-benda kesat. Ada dua alat-alat istinja yang perlu kamu tahu. Yang pertama air mutlak. Air mutlak ni perkara utamalah dan paling afdal, paling terbaiklah untuk kita beristinja, membersihkan najis. Dan kedua, sekiranya air mutlak tiada, kita boleh gunakan benda-benda kesat untuk beristinja ataupun membersihkan najis kita. Baik, kita lihat air mutlak. Antara air mutlak yang boleh kita gunakan untuk beristinja adalah, pertama, apa dia ni? Baik, air telaga ataupun air perigi. Yang kedua, air paip. Ni kat rumah kamu banyak kan air paip? Jangan membazir kita gunakan air paip dengan sebaiknya. Yang ketiga, air mata air. Yang keempat, air hujan. Yang kelima, air laut. Dan yang keenam, air salji. Dan yang terakhir ada satu lagi, apa dia? Air sungai. Ada 7 air mutlak yang Ustaz tunjukkan kat sini yang boleh kita gunakan untuk beristinja. Tapi kalau kita guna air sirap ke air Milo ke untuk beristinja, boleh ke? Tak boleh, sebab air Milo, air sirap tu adalah air yang suci tapi dia tak menyucikan. Jadinya air mutlak ni air yang suci dan boleh menyucikan. Baik, jelas ya sekarang anak-anak semua? Alhamdulillah. Baik, kita lihat pula benda-benda kesat. Sekiranya tak ada air, kita boleh gunakan benda-benda kesat. Apa dia benda-benda kesat yang boleh kita gunakan? Kat sini ada Ustaz dah tunjukkan ada 6 benda kesat yang boleh kita gunakan untuk beristinja, iaitu yang pertama adalah kertas, yang kedua adalah batu, yang ketiga daun kering, yang keempat kain, yang kelima kulit kayu, dan yang keenam kertas tisu. Ada 6 alat-alat ataupun benda-benda kesat yang boleh digunakan untuk kita beristinja selain daripada air mutlak tadi. Setakat ni jelas semua murid? Jelas semua murid-murid? Alhamdulillah. Baik, kalau ada apa-apa nak tanya boleh beritahu ya, supaya kita lebih jelas tentang pembelajaran kita pada hari ini. Baik, seterusnya kita lihat ciri-ciri alat istinja. Tadi kita dah tahu dah pengertian istinja dan juga alat-alat istinja. Sekarang kita nak lihat ciri-ciri alat istinja pula apa dia. Kat sini ada 4 ciri-ciri alat istinja. Yang pertama adalah benda yang kesat. Macam tadi, seperti tadi Ustaz tunjukkan ada 6 benda kesat, 6 benda-benda kesat yang boleh digunakan. Dia mestilah benda kesat lah. Kalau kita guna kaca ataupun plastik boleh tak? Tak boleh, sebab plastik tu licin ataupun kaca tu licin, tak boleh digunakan untuk beristinja. Bagus. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah bukan benda yang dimuliakan. Maksudnya macam mana tu? Bukan benda yang dimuliakan, maksud dia sekiranya kertas, kita nak guna alat istinja, salah satunya kertas kan, benda-benda kesat. Tetapi dalam kertas tu ada tulis ayat Al-Quran. Boleh tak kita gunakan untuk beristinja?
Tak boleh. Dia mestilah tiada benda yang dimulakan. Contohnya kertas kosong ke, tu bolehlah. Ataupun kertas surat khabar yang tak ada apa-apa ayat Al-Quran, yang tak ada perkara-perkara yang dilarang, bolehlah kita gunakan untuk beristinja. Baik, lagi satu, kalau kita guna macam seperti tadi Ustaz beritahu, kalau kita guna air sirap ataupun air Milo, bolehkah kita untuk beristinja kita gunakan air tersebut? Tak boleh, kerana dia untuk air tersebut untuk minum. Air sirap, air Milo tu untuk minum. Kita tak boleh guna untuk beristinja. Dan dia bukan menyucikan. Dia suci tapi tidak menyucikan. Baik. Seterusnya yang ketiga, ciri yang ketiga adalah bersih dan suci. Alat-alat yang kita nak gunakan ni mestilah dia bersih dan suci. Kalau contoh kita nak gunakan batu tu sekali ada najis kucing yang melekat. Boleh tak kita gunakan untuk istinja? Tak boleh. Ataupun dekat tisu kita nak gunakan untuk istinja, tetapi dekat tisu tu ada darah. Tisu tu ada darah. Boleh tak kita gunakan untuk istinja? Tak boleh. Jadinya mesti bersih dan suci. Dan yang terakhir adalah boleh menghilangkan najis. Okey, itu alat-alat yang ataupun ciri-ciri alat istinja yang perlu kita tahu untuk kita menggunakan untuk beristinja. Baik, yang terakhir, syarat beristinja selain air. Kat sini ada 2 syarat istinja selain air, iaitu pertama, najis tidak beralih dari tempat asal. Sekiranya kita berhadas ataupun buang air besar atau buang air kecil, tak ada air, tetapi kita gunakan antara salah satu 6 benda-benda kesat tadi, dan mestilah memenuhi syarat ni, syarat-syarat istinja selain air, iaitu pertama, najis tidak beralih dari tempat. Masa kita buang air kecil, tak ada najis tersebut tidak beralih dari tempat asal. Dan yang kedua, syarat yang kedua adalah najis masih belum kering. Contohnya, kalau kita pergi, tiba-tiba kita pergi tandas, lepas tu air tak ada, tetapi ada tisu dekat situ. Lepas tu kita kata, tak apalah, tunggu air adalah, kita pun main lagi dekat situ, sungguh sampai air ada. Rupa-rupanya air tak ada dan najis kita pun dah kering. Boleh tak istinja macam tu? Tak boleh lah, sebab dia mesti najis masih belum kering. Supaya apa? Supaya senang untuk kita bersihkan kalau najis tu belum kering. Jadinya hari ni banyak dah kita pelajari tentang istinja, iaitu pertama tadi apa dia, pengertian istinja, kedua alat-alat istinja, ketiga ciri-ciri alat-alat istinja, dan yang keempat adalah syarat beristinja selain air yang kita pelajari untuk hari ini. Baik, mudah-mudahan ilmu kita pada hari ini yang kita belajar banyak perkara tersebut tentang istinja dapat kita amal dan manfaatkan. Setakat ni ada apa-apa pertanyaan ataupun kurang jelas? Alhamdulillah, semua faham. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Jadi tadi kamu pun dah baca dah belajar dengan Ustaz Fatah berkenaan tajuk kita hari ini, iaitu istinja. Jadi tadi pun kamu dah pelajari apa itu istinja. Kamu dah tahu dah apa barang-barang yang diperlukan dalam istinja, apa hukum istinja, dan situasi-situasi kalau kamu perlu istinja selain air. Okey. Baik, sebelum tu lah Ustaz nak tanya kamu pernah melihat tak bangunan yang warna hijau yang berada di sekitar Lebuh Raya? Kamu kan pernah pergi jalan-jalan, pergi Melaka, pergi Johor, pergi mana lagi? Pergi Langkawi kan? Kamu pernah tak nampak yang besar di tepi jalan yang berwarna hijau? Okey, kalau kamu dapat tengok gambar, Ustaz akan tunjukkan kamu gambar. Kamu lihat gambar ya. Okey, ini gambar dia. Jadi dekat sini semua orang akan berhenti berehat, orang akan berhenti makan,
orang akan duduk lepak-lepak, tapi yang paling penting dalam perjalanan yang jauh, apa yang orang cari, dua benda yang utama, iaitu yang pertama orang nak isi minyak, yang kedua orang nak pergi tandas. Jadi dekat sepanjang Lebuh Raya tu mesti ada bangunan yang warna hijau ni. Jadi kat sini orang akan cari apa? Orang akan cari tandas. Sebab tandas di situ selesa. Ada air, ada tisu, ada sabun, okey, ada tempat untuk kamu buang najis, semua ada. Tapi dalam istinja ini yang kamu belajar ni kaedahnya berbeza. Okey, di mana kadang-kadang kamu ada tandas tapi tiada air. Ataupun dalam situasi yang begini, kamu cuba tengok. Okey, kamu pernah tak pergi camping? Pergi camping dengan keluarga kamu, pergi camping, berkemah dengan kamu adik-beradik ke, dengan sekolah ke, kan? Kalau mana yang tak pernah tu cuba balik rumah ni cuba untuk berkemah. Jadi kalau waktu berkemah ni kadang-kadang kita susah nak jumpa tandas. Kadang tandas tu jauh daripada tapak perkemahan. Yang ada yang paling dekat pun adalah sungai. Jadi kalau dekat sungai ni kita mana boleh kencing dekat situ. Nabi SAW melarang umatnya untuk membuang najis dalam tempat yang mengalirnya air. Contohnya sungai. Jadi kalau ada sungai, kamu tak boleh suka-suka kencing dekat situ, kamu tak boleh suka-suka berak dekat situ, tak boleh. Okay, jadi kamu kena cari satu kawasan, kamu kena gali lubang ke macam mana ke untuk buang najis kamu itu. Jadi itulah yang kita perlukan dalam ilmu istinja. Jadi kat hutan ni senang tak dapat bahan-bahan istinja? Senang tak? Senang. Sebab bahan istinja dekat hutan ni banyak. Kalau kamu pergi tapak perkemahan, mesti dia ada sediakan paip, mesti ada sungai. Tapi kalau kamu dengan family kamu cuba-cuba nak pergi jalan-jalan masuk hutan sendiri-sendiri, nak pergi jelajah hutan tu dengan kamu punya ayah, dengan mak kamu, kamu pergi tempat yang mana orang jarang datang. Dekat situ tak ada tapak perkemahan yang dikhususkan. Kamu kena pasang kemah sendiri. Kamu kena cari air sendiri. Kamu kena cari bekalan sendiri. Okey. Oleh itu, kamu kena cari bahan istinja juga. Okey. Nanti kita tengok balik. Kita ulang balik apa bahan-bahan istinja yang Ustaz Fatah bagi tahu tadi. Baik. Seterusnya kadang-kadang kan dekat rumah kita ni tiba-tiba tak ada air. Pernah tak berlaku? Pernah tak? Pernah. Okey, tengok adik tu kesian, nak terberak pun tak ada air. Okey, tengok orang ramai-ramai beratur ambil air. Okey, jadi kawasan-kawasan di sini perumahan ni mereka perlukan air yang utama untuk masak. Kalau nak buang air kecil ke air besar ke, mereka ada cara yang lain. Okey, utamanya yang terutamanya menggunakan tisu. Jaranglah kan kita dengar orang pakai apa ni macam Ustaz Fatah kata tadi guna daun kering, daun apa ni guna kayu-kayu kering, jarang sebab kita tak biasa. Sedangkan benda itu adalah salah satu daripada bahan-bahan istinja. Kita ulang balik. Baik, bahan istinja itu ada dua jenis. Pertama kita gunakan air. Okey, ini adalah air. Baik. Dan ini satu lagi adalah bahan-bahan kesat. Okey, bahan-bahan kesat yang boleh digunakan. Boleh tak guna apa ni kaca? Tidak boleh sebab kaca sifatnya licin dan kaca ini tajam, bahaya. Okey, jadi kalau contoh tadi Ustaz tunjuk kamu pergi berkemah dalam hutan, senang tak dapat cari batu? Senang. Daun kering senang tak? Senang. Tisu senang tak? Tak adalah. Okey, dalam hutan tiada tisu. Kulit kayu. Okey, pastikan kulit kayu yang kering, tak ada najis. Senang tak jumpa? Kain. Okey, kain ni takkanlah kamu masuk hutan tak bawa kain kan, kain kotor ke kan. Okey, itu adalah, kita ulang, itu adalah contoh-contoh bahan-bahan istinja yang kamu nak belajar tadi. Okey, sekarang
Ustaz nak uji kamu dengan menjalankan beberapa kuis. Ustaz nak uji kemahiran kamu. Sebab kita punya tajuk kita hari ini adalah tajuk yang mudah saja. Jadi mudah-mudahan kamu senang dapat. Oleh itu Ustaz dah siapkan dua jenis soalan. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Soalan yang pertama ni lebih kepada ayat struktur. Kamu cuba balik. Ustaz Fatah dah tunjuk dah tadi dah macam mana apakah maksud istinja. Apa hukum istinja. Jadi Ustaz nak kamu cuba jawab. Kalau dapat tengok di skrin kamu masing-masing. Keluar ke? Okey, baik. Dah keluar dah. Baik, kita mulakan iaitu tahun 2, tajuk istinja. Okey. Kita baca dia punya kehendak soalan. Satu pilihan, ketik jawapan yang betul untuk meneruskan. Baik, kita jawab sama-sama. Baik. Pertama, apakah maksud istinja? Okey, A, membersihkan keluar daripada perut dan dubur dengan menggunakan air sahaja. Okey, yang B, membersihkan najis dan yang keluar daripada perut dan dubur dengan menggunakan air, benda-benda kesat atau kedua-duanya sekali. Dan C, membersihkan najis yang keluar dari kubur dan dubur. Okey, mana satu jawapan yang kamu belajar tadi? A, B ataupun C? Kita cuba. Okey, Ustaz tekan B. Okey, ada jawab B. Baik, kita tengok jawapan. Betul ke? Alhamdulillah, betul. Baik, apa maksud istinja? Kita ulang. Istinja adalah menyucikan kubur dan dubur. Apa kubur dan dubur? Awak punya depan lah yang keluar kencing dengan belakang tu keluar najis besar tu. Okey, dengan menggunakan benda-benda kesat atau air atau kedua-duanya sekali. Yang paling bagus mana? Guna air ke benda-benda kesat? Yang paling bagus dua-dua sekali. Okey. Yang kedua, apakah hukum istinja? Wajib, sunat, harus. Okey. Wajib. Tengok depan. Betul. Okey. Jawapannya wajib untuk bersuci, sebab kalau kita tak bersuci tak boleh solat. Okey, baik. Soalan yang ketiga, berikut adalah alat-alat istinja kecuali roti yang lama, air hujan baru. Ustaz tak tahu apa yang baru. Mungkin kain baru ataupun apa yang baru. Okey. Berikut adalah alat istinja kecuali apa? Okey, mungkin ada kesalahan ya. Baru ni Ustaz buanglah. Ustaz salah edit. Okey, kita bagi antara roti lama dengan air hujan. Mana yang bukan alat istinja? Roti lama. Tak kira lah. Dia roti baru ke roti lama tetap boleh, sebab dia adalah makanan. Makanan ni tak boleh jadikan sebagai alat istinja.
Pergi seterusnya, soalan yang keempat. Antara ciri-ciri alat istijah ialah bukan daripada benda-benda kesat. B. Alat tersebut bukan daripada bahan yang mulia. C. Alat tersebut mestilah licin. Okey, jawapan dia terang lagi bersuluh. B. Alat tersebut bukan daripada bahan yang tak kita pakai Al-Quran, kita tak ada bahan, kita nampak Al-Quran, kita koyak Al-Quran, kita cuci. Kita tidak boleh. Okey. Baik, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Ini situasi. Hari ini menggunakan plastik untuk beristinja. Boleh atau tidak menggunakan plastik? Okey, cuba fikir pasal plastik. Plastik tu kesat ke licin? Licin. Okey, jawapannya apa? Boleh kerana permukaan plastik itu licin ataupun boleh kerana ia adalah istinja. Okey, sama juga itu. Tidak boleh kerana permukaan plastik itu licin. Okey, sangat terang kan jawapan dia. Senang. Baik, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang ke-6. Ustaz ya, dari masalah teknikal. Okey, berikut adalah benda yang tidak boleh digunakan untuk beristinja kecuali A. Kain, B. Kaca, C. Tulang ayam. Mana satu? Okey, kain boleh tak guna istinja? Boleh. Kaca ni tajam dan licin. Tulang ayam boleh tak? Tidak boleh. Walaupun kita nak makan tulang ayam. Okey, tulang adalah makanan apa? Makanan para jin. Jin dimakan tulang. Okey, jadi elakkan daripada kamu gunakan tulang untuk beristinja. Jawapan dia apa? Baik. Okey. Baik, soalan yang ketujuh. Kita pergi soalan yang ketujuh. Berikut adalah benda yang tidak boleh digunakan untuk beristinja kecuali okey, ini ada masalah ya. Yang salah soalan ni memang Ustaz salah tulis. Okey, tak apa. Kita pergi next soalan. Soalan yang ke-8. Berikut adalah sebab kita wajib kecuali. Okey, sebab kita wajib beristinja kecuali yang pertama A, untuk menunaikan ibadah kepada Allah. Betul atau tidak? Betul. Allah sangat suka orang yang menjaga kebersihan. Betul atau tidak? Betul. Okey, Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan Allah sukakan kecantikan. Baik, yang C pula, untuk memudahkan kita mendapat jangkitan penyakit. Allah betul ke jaga kebersihan dan penyakit? Tidak. Okey, jawapan dia C. Senang tak? Senang. Baik, kita pergi kepada soalan yang ke-9. Soalan kedua terakhir. Suci daripada najis dan kotoran. B. Benda yang dimuliakan. C. Benda yang licin. Tidak dapat jawapan. Terang lagi bersuruh juga. Jawapan dia A. Suci daripada najis dan kotoran. Dan soalan yang terakhir. Tengok soalan terakhir kita.
soalan A, batu kesan, kain, kulit kayu, kering dan roti. Betul atau tidak? Tidak, sebab dia ada roti. B, kain, tisu, air sirap dan daun-daun kering. Betul atau tidak? Tidak, sebab ada air sirap. C, batu yang besar, tisu dan kain. Jawapannya adalah C. Senang tak untuk tajuk istinja? Sangat senang kan? Okey, baik. Sebelum kita pergi kepada kita punya penutup, okey, bersama dengan Ustaz Samsul Huda, Ustaz nak bagi soalan yang terakhir. Yang ini kamu kena tengok dasarkan gambar dia. Lagi senang sebab ada gambar. Soalan tak banyak. Janganlah malas, baru jam berapa. Baik, kita tunggu ya. Sebab ada yang tak keluar lagi di skrin kamu. Baik, sabar dulu. Okey, keluar ke di skrin kamu. Okey, soalan seterusnya ini lebih kepada gambar. Tadi kamu belajar teori, sekarang kamu cuba praktikkan dengan melihat gambar dia. Okey, baik. Pilih alat untuk beristinja selain air. Okey. Gambar pertama roti. Gambar kedua batu, gambar ketiga kaca. Mana gambar yang boleh beristinja selain air? Roti boleh? Tak, sebab makanan. Kaca boleh? Tidak, sebab dia licin dan tajam. Jawapan dia B, batu. Ahlan wa sahlan. Baik. Ahsanta. Baik, soalan seterusnya, soalan yang kedua. Okay, kita tengok gambar yang soalan yang kedua. Pilih dua syarat beristinja selain air. A. Najis tidak beralih dari tempat asal. Najis belum kering. Najis sudah kering. Okey, kita tidak banyak belajar ni kan. Okey, dua syarat beristinja selain air. Syarat pertama dia untuk ustaz je lah. Okey, yang pertama, najis tidak beralih dari tempat asal. Maksudnya najis kamu tu contohlah kamu kencing. Air itu keluar betul daripada kamu punya kemaluan. Dia tidak jatuh ke tempat lain. Baik, jawapan yang kedua, najis itu masih belum kering. Contohnya, kamu lepas buang air besar, kamu pergi jalan-jalan. Tidak boleh. Okey, kamu kena cuci cepat-cepat selagi dia masih basah. Jangan bagi dia kering. Okey, soalan yang ketiga. Berikut adalah ciri-ciri alat beristinja kecuali A. Benda-benda kesat, benda-benda mulia, mesti berharga mahal. Okey, soalan mudah. Iaitu jawapannya benda-benda okey, dia kata kecuali, maaf. Okey, kecuali iaitu berharga mahal. Okey, benda kesat betul tak? Betul lah. Okey, istinja mesti benda-benda kesat. Kamu nak keluarkan emas. Tidak. Okey, baik. Soalan terakhir, istinja menggunakan air adalah lebih afdal, haram, harus. Okey, kamu ada tisu dengan air.
Kamu guna tisu je, tak guna air. Haram ke? Tidak haram. Tapi kalau kamu guna air, ia adalah lebih afdal, lebih bagus. Sebabnya air ini mengalir. Lagi suci, lagi cepat hilang bau. Kamu boleh ke kita beristinja menggunakan benda yang digunakan seperti makanan? Boleh atau tidak? Boleh tak kamu cuci kamu punya dubur menggunakan nasi lemak? Tidak. Makanan tidak boleh digunakan untuk beristinja. Okey, senang sahaja. Soalan-soalan kita senang sahaja bagi kamu. Mudah-mudahan kamu dapat. Okey, objektif kita pada hari ini iaitu kamu tahu apa itu istinja, apa syarat istinja, apa bahan-bahan yang digunakan untuk istinja selain daripada air. Baik, sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dah belajar daripada awal berkaitan dengan maksud istinja, kita dah belajar berkaitan dengan alat untuk beristinja. Begitu juga kita dah belajar berkaitan ciri-ciri alat beristinja. Alhamdulillah. Ustaz nak semua tepuk tangan masing-masing. Okey, tahniah kamu berjaya daripada awal hingga ke hampir ke penutup pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah. Ustaz nak ingatkan balik apa yang kita belajar daripada awal tadi berkaitan alat-alat untuk beristinja. Sebenarnya beristinja ni ada dua bahagian. Yang pertama menggunakan apa? Anak-anak murid dikasih sekalian, menggunakan air mutlak. Yang kedua ialah menggunakan benda-benda kesat. Contohnya apa? Kain, kertas, batu, tisu, daun-daun kering ataupun kulit kayu. Itu alat-alat untuk beristinja. Manakala kita lihat kepada ciri-ciri alat beristinja, apa dia ciri-ciri? Yang pertama, benda-benda kesat sebagai contoh macam batu ataupun kertas. Yang kedua ialah bukan benda dimuliakan seperti makanan. Takkanlah nak gunakan makanan tu untuk kita beristinja kan? Makanan untuk kita makan, benda yang dimuliakan. Yang ketiga ialah mesti bersih dan suci. Bukan benda kotor seperti najis dan darah. Yang keempat, cirinya ialah boleh menghilangkan najis, iaitu bukan benda yang licin seperti plastik dan kaca. Takkanlah kamu nak gunakan walaupun kaca tu benda yang kesat tapi kaca tu berbahaya untuk kita beristinja. Okey, anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Kita sudah hampir kepada penutup pengajaran pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz nak share dengan kamu ada beberapa situasi yang berlaku pada diri kita dan juga situasi di mana-mana saja. Okey, Ustaz nak share. Tunggu ya. Okey, baik. Semua lihat di skrin yang Ustaz kongsikan ni. Okey, kita nak lihat kepada situasi yang pertama. Apa yang kita belajar tadi kan berkaitan dengan alat-alat beristinja. Kita belajar berkaitan dengan ciri-ciri istinja. Situasi pertama. Ustaz nak tanya kepada kamu semua faham ke tidak? Boleh semua? Boleh. Okay, yang pertama, Omar beristinja menggunakan tisu basah. Di sini situasinya Omar beristinja menggunakan tisu basah. Boleh ke? Tidak boleh. Okey, siapa nak jawab? Okey. Okey, kamu Fatah boleh jawab. Boleh ke tidak boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Okey, pandai kamu.
Sebab tisu basah bukan benda yang kesat. Tisu kan ada dua. Ada tisu biasa dan tisu basah. Tisu biasa tu tisu yang kesat. Tisu basah ni tidak boleh digunakan. So bermakna kat sini kita boleh beristinja dengan tisu yang biasa, di mana tisu itu tisu yang kesat yang boleh digunakan untuk kita beristinja. Manakala tisu basah tidak boleh digunakan untuk beristinja. Pandai kamu Fatah. Tepuk tangan semua kelas untuk Fatah. Okey, kita pergi kepada situasi yang kedua. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab ni selain Fatah? Okey, kamu. Siapa? Helmi. Pandai dia, terus cepat tanda tangan. Okey. Di sini situasinya Ali beristinja menggunakan surat khabar. Boleh ke tak boleh kita beristinja menggunakan surat khabar ni, Helmi? Boleh. Kenapa? Okey, tahniah, pandai untuk kamu. Boleh, surat khabar boleh gunakan beristinja kerana surat khabar ialah daripada kertas. Dan pastikan surat khabar ini tidak ada benda-benda yang terlarang seperti nama Allah, ayat Al-Quran, hadis dan sebagainya. Dan surat khabar ini mesti terhindar daripada segala perkara-perkara yang mana dilarang untuk digunakan untuk beristinja. Dan surat khabar ini boleh digunakan untuk beristinja. Kenapa? Ia termasuk dalam kertas dan juga ia termasuk dalam benda-benda yang kesat dan boleh untuk beristinja. Okey, bagus kamu Helmi, mumtaz. Seterusnya kita pergi kepada situasi yang ketiga. Kita tengok situasi yang ketiga. Okey. Abu beristinja menggunakan tisu walaupun terdapat air di rumah. Okey, siapa di dalam kelas nak jawab di sini? Okey, kamu, Siti. Kali ni ada wakil perempuan, Siti. Okey. Sekarang Siti, Abu ni nak beristinja menggunakan tisu walaupun terdapat air di rumah. Boleh ke tidak, Siti? Boleh. Betul. Boleh sebenarnya. Walaupun kita di dalam rumah, kita ada air dan dalam waktu yang sama kita ada tisu. Kita boleh menggunakan tisu sebagai alat untuk beristinja. Tetapi lebih afdal kita menggunakan air, iaitu air mutlak daripada paip. Bolehkah kita gunakan selain daripada air mutlak? Walaupun situ ada tisu, boleh kita gunakan tisu. Tapi lebih baik dan lebih afdal kita menggunakan air mutlak yang lebih diyakini bersihnya, dapat menyempurnakan kita buang najis-najis di mana ketika kita hendak beristinja. Kan? Boleh guna tisu, tidak ada masalah. Kan? Tapi lebih afdal menggunakan air, iaitu air mutlaknya seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz awal tadi kan. Alat istinja tu ada dua bahagian. Yang pertama daripada air mutlak, yang kedua ialah benda-benda kesat. Contohnya seperti apa? Tisu, batu, kertas, daun-daun kering ataupun kulit kayu. Okey, faham? Okey, tepuk tangan untuk Siti. Okey, pandai. Maksudnya dekat sini kamu faham sebenarnya alat-alat untuk beristinja ni. Kan, mesti benda tu kita kena tahu ciri-ciri dia. Kita kena tahu alat untuk beristinja dan mana yang lebih afdal. Jika di rumah kamu ada air, gunakanlah air yang lebih utama. Kan? Okey. Dan sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya kalau sebagai contoh ketika kita dilanda ketiadaan air, kan, ataupun ketika musim kemarau, ataupun ketika banjir, ataupun ketika di mana-mana situasi pun, apabila kita nak beristinja dan kita belajar, kita boleh beristinja menggunakan selain daripada air mutlak, kita boleh gunakan batu, kita boleh gunakan kertas, kita boleh gunakan tisu, kita boleh gunakan daun-daun kering dan juga kita boleh gunakan kulit-kulit kayu. Faham semua? Maksud kat sini kita ni boleh sentiasa kena beribadah. Tidak ada alasan pun untuk kita beristinja. Faham semua? Faham, bagus, mumtaz semua. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada rumusan yang kita belajar pada hari ini. Kita dah nak sampai dah pengakhiran belajar kita pada hari ini. Ustaz nak pastikan semua faham.
Semua faham kelas, dalam kelas? Faham, Alhamdulillah, mumtaz. Okey, antara yang kita boleh dapat pada hari ini ialah berkaitan dengan istinja ialah badan menjadi sihat dan cergas. Badan akan menjadi sihat dan cergas. Ya. Bila kita kodok hajat, bila kita kodok hajat dan kita ingin membersihkan kita selain daripada air, kita boleh gunakan alat-alat selain daripada air sebagai contoh. Kan, kulit kayu, kertas, tisu dan sebagainya. Yang kedua ialah memberikan keselesaan kepada diri dan orang lain. Mestilah kita selesa. Ya, mestilah kita selesa. Sebab kenapa kita selesa? Kita dapat bersihkan diri kita daripada najis. Kan, orang lain pun selesa. Yang ketiga ialah istinja merupakan amalan yang wajib dilaksanakan. Istinja merupakan amalan yang wajib dilaksanakan. Yang keempat, sudah pasti ibadah sah dan dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Okey, murid-murid semua, adakah kamu semua faham? Faham, bagus, Alhamdulillah. Inilah Ustaz nak. Yang penting kamu faham dan bukan kamu setakat belajar, kamu tahu berkaitan dengan pengertian istinja, bukan setakat kamu tahu berkaitan dengan alat istinja, bukan setakat kamu tahu mengenai ciri-ciri istinja, tapi kamu tahu berkaitan dengan situasi-situasi yang berlaku yang mana kita boleh menggunakan ilmu yang kita ada ni untuk beristinja. Faham semua murid? Faham. Bagus semua. Okey, seterusnya. Ustaz nak kamu semua ada buku latihan semua kan? Sila buat latihan di muka surat 35 berkaitan dengan istinja. Kemudian Ustaz nak kamu semua hantar hasil kerja kamu di Google Classroom. Faham semua? Ya, sila buat latihan di muka surat 35 dan kemudian hantar hasil kerja kamu di Google Classroom yang disediakan. Faham semua? Faham. Alhamdulillah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sama-sama Ustaz nak bagi kamu dengar ulang balik lagu berkaitan dengan istinja. Boleh semua? Okay, kita tengok sama-sama. Okay. Okey. Sama-sama kita nyanyi lagu berkaitan istinja. 1, 2, 3. Menggunakan airlah. Kertas, batu, tisu, kulit, kayu. Jom sama-sama kita nyanyi. Jom belajar tentang istinja. Kedua jenis alat istinja. Pertama, gunakan air mutlak. Gunakan alat yang kesat. Kertas, batu, tisu, kulit, kayu. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah kamu semua dah faham kan? Kita dah belajar daripada awal tadi berkaitan dengan istinja. Harap
Ustaz harap semua faham apa yang Ustaz ajar pada hari ini. Kelas, kita jumpa lagi minggu depan dalam waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.